Buletin DD 16 Jun bersama saya Fazilani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keputusan peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STM tahun 2020 akan diumumkan jam 10 pagi esok. Kementerian Pendidikan KPM berkata calon sekolah dan calon persendirian boleh membuat semakan melalui pautan MyResult untuk keputusan penuh. Manakala semakan juga boleh dibuat menerusi perkhidmatan pesanan ringkas SMS ke 68886 bagi mendapatkan ringkasan keputusan. Perkhidmatan SMS hanya akan aktif dari jam 10 pagi esok hingga 6 petang 23 Jun 2021. Sama seperti keputusan SPM, pihak sekolah akan memaklumkan keputusan STM melalui kaedah yang sesuai untuk calon yang tidak mempunyai capaian internet. Tinggal di pedalaman dan tidak mempunyai liputan internet bukan halangan bagi masyarakat orang asli di beberapa kampung di Segamat Johor untuk memastikan anak-anak mereka mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Mereka bergotong royong dan tampil dengan inisiatif sendiri dengan membina pondok di atas bukit bagi mendapatkan capaian internet. Sebahagian besar masyarakat orang asli keturunan Selai mendiami lebih 10 buah kampung sekitar Bekuk Segamat. Kedudukan kampung di pedalaman menyebabkan mereka tidak mendapat liputan internet yang memuaskan. Menyedari perkara itu, masyarakat orang asli sepakat membina pondok di kawasan bukit sejauh 10 hingga 15 km dari perkampungan mereka. Ia bagi memastikan anak-anak mereka tidak ketinggalan mengikut kelas dalam talian seperti mana yang dijadualkan oleh guru masing-masing. Biasanya akak tak bagilah dia orang seorang-seorang kat sini. Mesti ada ibu bapa yang kalau tak ada yang kalau tak ramai pun sikit mesti ada. Sebab bimbang keselamatan dia orang. Memang satu masalah lah bagi kakak. Akak pernah jumpa harimau kumbang. Jadi saya kesian macam budak-budak sini kan ini dah PKP. Nak sekolah dah tak boleh. Nak pergi dekat sekolah. Jadi paksa dia gunakan online. Bila online sini pula tak ada line. Jadi paksalah dia orang pergi ke Kampung Tamok. Kampung Tamok lainnya okey. Kat hutan tu. Bagi pelajar, keazaman yang kuat untuk menuntut ilmu tidak mematahkan semangat mereka meskipun dalam serba kekurangan. Belajar macam ni memang susah lah sebab kadang-kadang bila line tak stabil tu pun pensyarah ada macam marah lah kenapa tiba-tiba keluar daripada Google Meet ke ataupun hantar lambat kerja sekolah kan. Lepas tu line yang tak stabil pun menyebabkan kami semua terpaksa belajar dalam keadaan yang ramai-ramai, panas. Duduk sini pun kan ramai-ramai tak selesa lah duduk kat ni kan atas tikar. Justru mereka berharap akan ada penyelesaian jangka panjang dalam meningkatkan capaian internet di kawasan mereka bagi membantu pelajar orang asli mengikuti proses PDPR dengan lebih selesa. Bagi guru pula, pelbagai teknik pengajaran diusahakan bagi menjadikan PDPR sesuatu yang menarik untuk diikuti. Penggunaan layar hijau atau green screen dengan paparan online gaming antara kaedah pembelajaran yang mencuri tumpuan. Ditambah pula kesan bunyi atau sound effects yang mampu memberikan motivasi dan rangsangan kepada pelajar. Mahu mencipta kelainan dalam kaedah pengajarannya, Cikgu Muhammad Ikhwan Syamsuddin atau lebih dikenali sebagai Sir Ikhwan sanggup berhabis ribuan ringgit semata-mata mahu menarik minat pelajar untuk terus mengikuti kelasnya. Tanpa berkira kos yang dikeluarkan, Sir Ikhwan mahu pelajarnya menerima ilmu dengan selesa, jelas dan berkesan. Minatnya terhadap teknologi membuatkan guru bahasa Inggeris di SMK Cedung Jaya Maran ini terfikir untuk mengaplikasikan pengetahuan itu ketika PDPR. Seperti sebelum ini saya menggunakan Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Tetapi kali ini PKP Fasa 3 saya menggunakan Discord. Sebenarnya Discord ini kebiasaannya digunakan oleh gamers yang di Facebook. Tetapi saya menggunakan Discord tersebut untuk PDPR saya. Ini kerana pelajar-pelajar saya telah pun ada akaun di dalam Discord tersebut.
Jadi mudah untuk saya menjemput mereka join ke server saya. Beliau akui melalui aplikasi teknologi itu, jumlah pelajar yang menyertai kelas dalam talian meningkat. Rata-rata pelajar berasa teruja untuk menantikan kejutan Sir Ikhwan ketika PDPR. Dan fasa ketiga, saya meningkatkan minat mereka dengan menggunakan teknik green screen. Ya, seperti membuat background game yang popular yang mereka sedang follow, iaitu game PUBG. Seperti yang tuan-tuan tengok sekarang. Dan menggunakan beberapa efek seperti gamers yang lain. Pelajar kita sebenarnya suka kalau kita menggunakan apa yang mereka minat. Sir Ikhwan mempelajari teknik green screen melalui YouTube untuk memaparkan pelbagai watak dan animasi supaya suasana pembelajaran lebih ceria. Bukan sekadar menarik minat pelajar untuk terus kekal dalam PDPR, bantuan teknologi juga dapat meningkatkan keberhasilan pembelajaran. Dan alat-alat teknologi sekarang ni sangat membantu, iaitu seperti soundcard yang mempunyai sound effect seperti gelak tawa, tepuk tangan dan sebagainya. Sebagai contoh, pelajar yang join online kelas saya di dalam Discord, saya akan memberikan efek tepuk tangan menandakan ucapan terima kasih dan penghargaan. Dan juga apabila mereka menjawab soalan dengan betul, saya juga menggunakan efek tepuk tangan tersebut. Impian seorang murid 12 tahun untuk menjadi pemain bola sepak profesional semakin cerah apabila diterima masuk ke Akademi Bola Sepak Cruzeiro Brazil, British International School Phuket bermula Ogos ini. Uzair Zayan Naimuddin, murid Sekolah Kebangsaan Seri Tunjung Berseri, diserap di bawah program High Performance Team selain mendapat beasiswa sukan berjumlah RM120,000 setahun yang dikendalikan di bawah akademi berkenaan. Uzair yang juga anak kepada bekas pengadil bola sepak kebangsaan itu menjadikan bekas pemain Barcelona Xavi Hernandez selain Safi Salih dan Safiq Rahim sebagai idolanya. Saya bangga lah. Saya dapat potong umur yang besar yang lain pun. Pernah kata kat saya macam-macam. Saya dapat potong lah. Bila kalah tu, saya beritahu kat kawan-kawan jangan pernah mengalah, teruskan lagi sampai akhir perlawanan. Apa jadi pun ambil, kalau kena gol ambil bola main, jangan pernah mengalah lah, usaha sampailah bisa penamat. Bakat istimewa Uzair dikesan sejak dia berusia 6 tahun. Pencapaian pertamanya dinobatkan sebagai pemain terbaik bola sepak pada Tamasya Sukan Pasti Negeri Perlis. Bagi ibu bapanya pula, sudah pasti mereka mengharapkan Uzair berjaya mengecapi impian tanpa mengabaikan kepentingan akademik. Sebenarnya saya boleh lagi sampai umur 50. Tapi saya ambil keputusan untuk berhenti pada umur 39. Saya fikir dia pun makin membesar masa tu, umur dia 10. Jadi saya buat keputusan, tak apalah saya korban minat saya. Jadi berhenti, saya nak tumpu pada abang dia, pada adik-adik yang lain lah. Jadi kami kira hampir seminggu, setiap petang tu, 3 hari seminggu tu, kami akan nak hantar dia lah, untuk tak pastikan dia tak langsung tertinggal. Kak harap dia berjaya dan menjadi contohlah pada adik-adik dia, kawan-kawan dia. Kalau tadi yang dia kata kawan-kawan sedih tu, memanglah lepas ni dah main satu tim apa semua tu, sedih lah lepas ni macam tak dapat main sama-sama. Tapi Kak harap benda ni dia akan jadi pendorong pada orang-orang lain juga. Ketika ditemui di rumahnya di Berseri, Uzair turut menerima kunjungan daripada jurulatihnya yang juga guru disiplin Nur Hisham Jaafar dan pegawai pembangunan pengadil negeri Perlis Hakimi Muhammad. Kita melatih dan cara kita di sekolah, kita ansur maju. Sebab tu Uzair kata kat saya tadi, saya garang
Sebab saya di sekolah, saya guru disiplin. Bila saya guru disiplin tu yang saya bawa daripada sekolah, saya bawa ke padang disiplin. Marah, normal. Lebih daripada itu, Uzair diharapkan menjadi aset dan pemain contoh yang dapat menghormati tugas pengadil di setiap perlawanan bola. Ibu bapa perlu memanfaatkan masa bekerja dari rumah untuk berkomunikasi secara lisan bersama ahli keluarga. Tempoh itu dilihat yang terbaik dalam menyemarakkan lagi hubungan kekeluargaan dan mewujudkan kasih sayang lebih erat dengan anak-anak. Menurut anggota Lembaga Kaunselor Profesor Madya Dr. Fatimah Yusof, mereka yang berkeluarga dan ditugaskan bekerja dari rumah tidak sepatutnya menganggap ianya satu beban, kerana itulah tempoh berharga untuk mengeratkan lagi hubungan yang selama ini terbatas disebabkan waktu bekerja di pejabat. Untuk menyemarakkan kasih sayang bersama anak-anak, ibu bapa mestilah kreatif dalam menutur kata dan elakkan komunikasi negatif yang boleh mengganggu emosi dan perasaan dalaman. Ada juga misalnya komunikasi itu berbentuk arahan. Bila kita jumpa anak kita je, kita kata nanti baca buku, buat itu. Ini adalah arahan. Jadi kadang-kadang anak-anak tak suka. Jadi semasa COVID ni mungkin kita boleh nyatakan kalau anak kita remaja, nanti kalau abang nak baca buku tu, kalau abahnya mungkin kita baca bersama dengan abah. Ya, maknanya dengan cara ini komunikasi berlaku. Komunikasi positif berlaku di antara anak dengan abah. Ya, mungkin ibu juga ada anak perempuan ya semasa COVID ni, mungkin hari ini mama nak masak nasi minyak ya. Kita panggil anak-anak kita. Jadi siapa nak potong bawang, siapa nak ni. Maknanya dengan cara ini kemesraan akan wujud dan komunikasi juga akan wujud. Walaupun dia buat tak pandai, bersepah, tapi yang itu lain kira. Yang pentingnya mewujudkan keseronokan, kemesraan di antara ahli keluarga. Tambah beliau, komunikasi secara lisan adalah penting dan berkesan dalam membentuk sebuah keluarga yang hidup berkasih sayang. Buta baru celik. Maksudnya, angkuh dan sombong kerana beroleh kekayaan atau pangkat. Pejabat Kesihatan Daerah Jempol Negeri Sembilan melalui unit bergeraknya memulakan inisiatif pemberian vaksin dari rumah ke rumah. Usaha itu menyasarkan pesakit terlantar, orang kurang upaya OKU serta penduduk orang asli di kawasan kampung dan lokasi terpencil. Penyelaras Pusat Pemberian Vaksin PPV Jempol Dr. Ismul Adham Muhammad Zaini berkata, projek rintis di daerah itu yang dilaksanakan dengan kehadiran pegawai perubatan ke rumah mampu menghadkan pergerakan mereka yang dikategorikan sebagai golongan berisiko. Kita ada list, kita akan cuba fulfill dan penuhi list itu, tetapi untuk minggu ini kita ada lebih kurang 10 ke 12 buah rumah yang kita kena pergi, yang mana di dalam satu rumah tu jangkaan 3 ke 4 orang yang kita akan vaksin di rumah. Manakala di balai raya tu kita ada 80 ke 100 nama dalam satu hari. Setakat ini sekitar 35% daripada 130,000 penduduk Jempol yang layak menerima suntikan mendaftar dengan aplikasi MySejahtera dan jumlah itu dilihat masih rendah. Ini kerana sebahagian penduduk sukar mendapatkan capaian internet, tidak tahu cara mendaftar serta masalah logistik. Justru PPV bergerak membolehkan mereka mendaftar secara manual dan terus menerima suntikan. Kan acik pagi ada orang hantar kan. Pakcik tinggal kan, siapa nak ikut pula. Tu ada anak yang ada tadi, dia tak sihat tu, dia sakit pinggang. Tu ialah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah datang ke rumah ni. Kerajaan Negeri Sembilan turut melancarkan PPV bergerak di negeri itu sebagai langkah bagi mempercepatkan usaha mencapai imuniti kelompok dalam usaha mengekang pandemik COVID-19. Ini pula pendekatan Kerajaan Negeri Melaka. PPV Pandu Lalu yang pertama akan dibuka di lapangan terbang antarabangsa Melaka LTAM
di Batu Berendam hujung bulan ini. Inisiatif itu bakal memberi manfaat kepada lebih 800 penerima suntikan vaksin sehari termasuk golongan berisiko. Perancangan awal kita akan dibuat di Dewan Tun Ali itu untuk dos kedua. Tapi hasil daripada penilaian Jabatan Kesihatan, kesesuaiannya tidak berapa sesuai lah di Dewan Tun Ali sebab kesesakan yang ada ni pun dah cukup lah. Sebab ada first dose, second dose di situ. Dan kita akan memindahkan pandu lalu tu di airport Batu Berendam. Ia adalah antara 7 PPV awam baru yang akan dibuka. Sehingga kini, Melaka memiliki 14 PPV awam. Kerajaan negeri akan turut mengadakan program vaksinasi bergerak bagi mendekati golongan warga emas luar bandar dalam usaha mempercepatkan program vaksinasi di negeri itu. Sedikit laporan luar negara, New York dan California antara negeri pertama di Amerika Syarikat yang mencatatkan jangkitan COVID-19 tertinggi sebelum ini mengumumkan menarik balik perintah sekatan pandemik itu. Governor New York Andrew Cuomo dan rakan sejawatannya dari California Gavin Newsom berkata lebih daripada 70% penduduk dewasa di kedua-dua negeri berkenaan sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Sekatan yang ditarik balik membabitkan sektor komersial, aturan sosial, sukan dan rekreasi, pembinaan, pembuatan dan peruncitan di semua peringkat. Newsom ketika berucap pada sidang media mengenai penarikan sekatan COVID-19 di Taman Tema Universal Studios Hollywood di mana kebanyakan pengunjung tidak memakai pelitup muka, turut memuji tahap jangkitan COVID-19 California di bawah 1% dalam 6 minggu terakhir dan berkata ia adalah antara yang terendah di negara itu. We are here, June 15th, to turn the page, to move beyond capacity limits, to move beyond these color coding, move beyond social distancing and physical distancing, and yes, as you saw me walk up the stage, move beyond mask coverings and move beyond wearing these masks. Beliau berkata orang ramai kini boleh kembali kepada kehidupan normal dan perniagaan dapat dibuka kerana mandat negeri sudah tidak lagi berkuat kuasa. Setakat ini, seramai 58.1% penduduk New York telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin dan 50.6% pula sudah divaksinasi sepenuhnya. Manakala di California, 59.1% penduduknya sudah menerima 1 dos vaksin, manakala 46.8% telah melengkapkan suntikan vaksin. Walaupun banyak ikan di laut, di belanga juga yang kita makan. Walaupun banyak teman bergelut, yang setia juga membela kawan. Kelayakan Piala Dunia 2020 Piala Asia 2023. Pasukan kebangsaan akhirnya mencatat kejayaan di Dubai apabila merakam kemenangan dalam aksi terakhir kumpulan G. Harimau Melaya menumbangkan Thailand menerusi jaringan tunggal sepakan penalti Muhammad Safawi Rashid yang membolehkan Malaysia meraih 3 mata dan merampas tempat ketiga dari Thailand. Malaysia turun di Stadium Al Maktoum di Dubai berdepan Thailand dalam aksi terakhir kumpulan G dengan jurulatih Tan Cheng Ho melakukan sebanyak 6 pertukaran dalam kesebelasannya. Sebaik sifat mula, skuad negara berjaya menyesuaikan diri untuk mengimbangi permainan Thailand. Beberapa kali pemain negara berjaya melepasi kawalan pertahanan lawan tetapi belum mampu membolosi gawang mereka. Barisan Gajah Perang juga tidak duduk diam dengan banyak mencemaskan gawang negara tetapi mujur gagal dihalang pemain dan penjaga gol negara Muhammad Khairul Azhan Muhammad Khalid. Cheng Ho yang melakukan pertukaran pemain di separuh masa mula menampakkan hasil dengan terus menekan lawan. Minit ke-50 pemain gantian Muhammad Safawi Rashid dikasari memaksa pengadil Muhammad Khalid tiada pilihan selain memberikan penalti. Safawi yang mengambil sepakan merembat kencang sebelum ianya melantun masuk mengecewakan Chai Butprom. Aksi terus mencemaskan dengan Thailand acap kali berusaha membolosi Khairul Azhan. Pasukan kebangsaan juga berpeluang menambah kelebihan tetapi mensia-siakan peluang yang ada.
Pemain negara terus berempas pulas mempertahankan keadaan hingga whistle penamat ditiup. Detik yang ditunggu-tunggu tiba, perlawanan berkesudahan keputusan 1-0 memihak Malaysia. Kemenangan penting itu membolehkan Harimau Malaya merampas tempat ketiga kumpulan dari Thailand dengan mengumpul 12 mata dan memudahkan laluan di pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2023 nanti. Pelakon popular Korea Selatan Park Seo Joon dikabarkan menyertai Marvel Cinematic Universe. Banyak laporan beberapa hari ini menyebut Seo Joon akan membintangi The Marvels, sequel kepada filem Captain Marvel. Beliau dikatakan bakal terbang ke Amerika Syarikat untuk menjalani penggambaran pada separuh kedua tahun ini. Agensi pengurusannya, Awesome ENT, bagaimanapun enggan memberi sebarang komen. Jika laporan ini benar, Seo Joon adalah pelakon Korea ketiga yang menyertai filem Marvel selepas Claudia Kim dan Ma Dong-seok. The Marvels dijadual ditayangkan pada November 2022. Untuk rekod, selain membuat penampilan cameo dalam filem terbaik Oscar 2020 Parasite, Seo Joon juga popular menerusi K-drama Itaewon Class dan What's Wrong with Secretary Kim. 계속해봐야 익숙해지죠. Ini pula kisah pengaruh besar K-pop Blackpink. YG Entertainment mengesahkan filem pertama kumpulan itu, Blackpink The Movie, yang akan ditayangkan di seluruh dunia. Tayangan di kira-kira 100 sebuah negara pada 8 Ogos nanti adalah sempena ulang tahun kelima kumpulan itu. Blackpink The Movie bakal tampil dengan pelbagai segmen termasuk kecantikan, bilik memori serta temu bual khas yang tidak pernah didedahkan sebelum ini. Ia juga sebahagian daripada acara besar lain yang dirancang oleh YG Entertainment bergelar 4+1 Project. Mengakhiri buletin didik malam ini, monumen bersejarah Taj Mahal yang dibuka semula kepada umum setelah ditutup 2 bulan susulan pandemik COVID-19. Saya Fazila Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.